Salam sejahtera, saya Alestin akan membentangkan kertas kerja bertajuk Minggu Bahasa Inggeris Sekolah Kebangsaan Seremban Jaya. Baiklah, kita teruskan dengan bahagian pengenalan. Minggu Bahasa Inggeris dianjurkan sebagai satu platform pembelajaran yang bertujuan memberi peluang kepada murid untuk mempraktikkan penguasaan bahasa Inggeris dalam suasana yang santai, menyeronokkan dan bermakna. Melalui pelaksanaan pelbagai aktiviti interaktif yang dirancang secara sistematik, murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif tanpa mengira tahap penguasaan bahasa masing-masing. Program ini juga berperanan memperkukuhkan kemahiran bertutur, mendengar, membaca serta memperkaya penguasaan kosa kata murid secara praktikal. Saya akan teruskan kepada bahagian matlamat. Matlamat utama program adalah untuk membina keyakinan murid dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Di samping itu, program ini bertujuan meningkatkan minat dan motivasi murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran bahasa Inggeris melalui pendekatan pembelajaran yang menyeronokkan dan menghiburkan sekaligus membantu murid mengatasi rasa takut serta kekangan untuk bertutur menggunakan bahasa tersebut. Saya akan teruskan kepada bahagian objektif. Objektif penganjuran Minggu Bahasa Inggeris adalah untuk menyediakan satu platform pembelajaran yang memberi peluang kepada murid untuk mempraktikkan penggunaan bahasa Inggeris dalam suasana yang santai dan bermakna. Selain itu, program ini bertujuan mengalahkan pelibatan aktif murid melalui pelbagai aktiviti interaktif tanpa mengira tahap penguasaan bahasa. Di samping itu, program ini juga berhasrat memperkukuhkan kemahiran bertutur, mendengar dan membaca serta meningkatkan penguasaan kosa kata murid secara praktikal dan menyeronokkan. Saya akan teruskan bahagian tema program. Program ini dinamakan Program Minggu Bahasa Inggeris dengan tema English is fun, learning is enjoyable. Tema ini menekankan pembelajaran bahasa Inggeris yang menyeronokkan, menarik dan tidak membebankan murid. Selain itu, tema ini bertujuan mengubah persepsi murid bahawa bahasa Inggeris bukanlah subjek yang sukar. Sebaliknya, merupakan bahasa yang berguna dan relevan dalam kehidupan seharian. Di samping menyokong pendekatan pembelajaran interaktif serta berpusat murid. Saya akan teruskan bahagian butiran program. Program ini akan berlangsung selama seminggu dari 2 hingga 6 Februari 2026. Hari pertama dimulakan dengan majlis perasmian dan Ward Hunt Competition. Hari kedua diadakan Storytelling Competition, diikuti Spelling Bee Competition pada hari ketiga. Hari keempat menampilkan Role Play Competition, manakala hari kelima diakhiri dengan English Quiz serta majlis perasmian penutupan. Antara lokasi yang akan digunakan termasuk bilik darjah, dewan sekolah serta kawasan lapang yang telah dikenal pasti mengikut kesesuaian aktiviti yang dirancang. Yang keenam adalah Jawatan Kuasa. Jawatan Kuasa induk Program Minggu Bahasa Inggeris. Di peringkat tertinggi, jawatan pengurusi disandang oleh Encik Abdul Rahman bin Mustafa selaku Guru Besar Sekolah dan jawatan naib pengurusi disandang oleh Puan Farida binti Abdul Aziz, Penolong Kanan Pentadbiran. Jawatan penyeleras pula disandang oleh Puan Kavita Anak Perempuan Subramaniam selaku Ketua Panitia Bahasa Inggeris. Seterusnya, jawatan setiausaha dipegang oleh Puan Rohana binti Mansur, Setiausaha Panitia Bahasa Inggeris yang bertanggungjawab menyediakan surat menyurat, laporan serta rekod berkaitan program. Diikuti dengan jawatan bendahari disandang oleh Encik Suresh, anak lelaki Arumugam, Guru Bahasa Inggeris yang bertanggungjawab mengurus kewangan, perbelanjaan serta penyediaan laporan kewangan program. Bagi ahli jawatan kuasa Minggu Bahasa Inggeris, AJK penyeleras aktiviti dipegang oleh Encik Muhammad Rizwan bin Bakri, bertanggungjawab untuk mengumpul nama peserta daripada setiap kelas dan memastikan setiap murid hanya menyertai satu pertandingan sahaja serta memberikan penerangan ringkas kepada peserta mengenai peraturan, had masa dan kriteria pemakahan sebelum aktiviti bermula. Bagi AJK Bacaan Doa, Encik Khairul Azman bin Ismail bertanggungjawab untuk melantik murid yang berkebolehan untuk mengetuai bacaan doa dan memberi latihan untuk memastikan kualiti bacaan yang jelas. Bagi AJK Gimik Perasmian Penutupan Program, Encik Ahmad Faizal bin Zakaria dan Puan Fazila binti Abdul Hamid bertanggungjawab untuk menyediakan satu simbolik ringkas sebagai tanda berakhirnya program seperti penyampaian cenderahati utama atau persembahan penutup oleh murid serta menguruskan detik perasmian apabila tetamu kehormat iaitu guru besar memulakan acara memastikan gimik berjalan lancar di hadapan semua warga sekolah.
Bagi AJK Hadiah dan Sijil, Puan Saraswati anak perempuan Muniandi dan Puan Hajah Salma binti Idris bertanggungjawab untuk menguruskan sesi penyampaian hadiah agar berjalan dengan tertib dan lancar serta menyediakan dan mencetak sijil bagi menghargai penyertaan serta pencapaian murid. AJK Media dan Publicity yang dipegang oleh Puan Azlina binti Muhammad bertanggungjawab untuk menghasilkan bahan promosi digital bertemakan English is fun, learning is enjoyable untuk ibahan warga sekolah serta menyediakan montaj video ringkas sebagai rumusan program untuk tayangan majlis penutupan. AJK Dokumentasi dan Fotografi yang dipegang oleh Puan Siti Zubaidah binti Ahmad bertanggungjawab untuk merakam gambar dan video berkualiti tinggi bagi setiap aktiviti sebagai bukti pelaksanaan program serta mengumpul semua bahan visual dan menyediakan laporan bertulis lengkap untuk simpanan rekod dan rujukan sekolah. Bagi AJK Juruacara Majlis, Encik Muhammad Syarul bin Hamdan dan Puan Rozita binti Sulaiman bertanggungjawab menyediakan teks pengacaran dalam bahasa Inggeris bagi majlis perasmian dan penutupan serta mengendalikan aliran majlis dengan penuh semangat untuk membina suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Bagi AJK Teknikal, Encik Nur Iman bin Haziq bertanggungjawab menyediakan dan memantau kelancaran sistem bunyi, mikrofon dan pemain muzik di setiap lokasi aktiviti serta memberikan bantuan teknikal segera bagi memastikan tiada gangguan teknikal sepanjang program berlangsung. Bagi AJK Penilai Pertandingan, Puan Siti Aminah binti Rahman dan Puan Rewati anak perempuan Nathan bertanggungjawab menyediakan borang pemakahan yang adil bagi aktiviti word hunt, storytelling, spelling bee, English quiz dan role play serta menilai persembahan murid secara profesional mengikut tahap penguasaan bahasa masing-masing. Seterusnya, bagi AJK Keselamatan, Kebersihan dan Disiplin yang dipegang oleh Encik Kamarul Arifin bin Idris bertanggungjawab memastikan keselamatan murid terjamin semasa mereka melakukan aktiviti di luar bilik darjah serta mengawal disiplin murid semasa perimpunan dan memastikan kawasan sekolah kekal bersih selepas aktiviti tamat. Bagi AJK Persiapan Tempat dan Hiasan, Puan Farida binti Abdul Aziz dan Encik Iskandar Zulkarnain bin Roslan bertanggungjawab menyediakan stesen kosakata untuk word hunt serta menyusun atur ruang bagi aktiviti role play dan spelling bee serta mengias pentas dan kawasan aktiviti bagi mewujudkan suasana kondusif dan menarik. Yang terakhir adalah AJK Protokol yang dipegang oleh Encik Syami bin Azman dan Encik Nur Iman bin Haziq bertanggungjawab untuk menguruskan tata cara sambutan tetamu kehormat dan kedudukan di atas pentas serta dewan semasa majlis perasmian dan penutupan serta memastikan etika majlis dan urutan acara dipatuhi sepanjang majlis berlangsung dan menguruskan percetakan kertas kuis, lembaran kerja dan skrip lakonan serta menyediakan bahan yang diperlukan oleh murid semasa aktiviti. Yang ketujuh pula, kumpulan sasaran. Program ini mensasarkan penglibatan menyeluruh warga sekolah yang terdiri daripada murid tahap 1 iaitu tahun 1 hingga tahun 3 dan murid tahap 2 iaitu tahun 4 hingga tahun 6. Bagi tahap 1, fokus utama diberikan kepada kumpulan ini untuk memupuk minat seawal mungkin dan membina asas keyakinan diri yang kukuh dalam penggunaan bahasa Inggeris. Bagi tahap 2 pula, penglibatan mereka bertujuan untuk memperkukuh lagi kemahiran bahasa yang sedia ada serta meningkatkan keupayaan komunikasi ke tahap yang lebih tinggi. Bagi bilangan pelajar, jumlah keseluruhan murid yang akan mengambil bahagian dalam pertandingan word hunt, storytelling dan spelling bee adalah 48 orang bagi setiap pertandingan iaitu 2 orang murid daripada setiap kelas bagi setiap tahun. Jumlah keseluruhan murid yang akan mengambil bahagian dalam pertandingan English quiz ialah 24 orang iaitu 2 orang murid daripada setiap kelas bagi tahun 4 hingga tahun 6. Manakala, bagi pertandingan role play, jumlah keseluruhan murid yang terlibat ialah 60 orang iaitu satu kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dari setiap kelas bagi tahun 4 hingga tahun 6. Yang ke-8, jadual program. Program ini akan dimulakan dengan majlis perasmian ringkas bagi memperkenalkan objektif dan pengisian aktiviti sepanjang minggu bahasa Inggeris. Selepas itu, murid-murid akan menyertai aktiviti word hunt mencari perkataan di sekitar kawasan sekolah untuk mengenal pasti dan memadankan kosakata dalam bahasa Inggeris. Aktiviti ini memberikan fokus kepada pembinaan kosakata dan menggalakkan murid mempelajari bahasa Inggeris melalui kaedah yang santai serta interaktif.
Aktiviti bagi hari pertama adalah word hunt, search and match bagi tahap 1 dan tugasan bagi aktiviti ini adalah mencari kad gambar dan memadankannya dengan kosakata asas. Lokasi pertandingan ini adalah akan berlaku di kawasan terbuka dan mudah nampak, contohnya seperti di dataran sekolah dan kantin sekolah. Fokus bagi pertandingan ini pula pengecaman ejaan dan objek mudah, dan hasil pertandingan ini adalah melengkapkan senarai perkataan bergambar. Manakala aktiviti yang kedua ialah word hunt, solve and seek bagi tahap 2. Tugasan adalah menyelesaikan teka-teki riddles untuk mencari kosakata tersembunyi. Lokasi pertandingan ini akan berlaku di kawasan yang lebih mencabar seperti di perpustakaan dan makmal, dan fokus bagi pertandingan ini adalah pemahaman konteks dan kosakata kompleks, dan hasilnya ialah melengkapkan teka silang kata dan peta pemikiran. Pada hari kedua, murid akan menyertai aktiviti bercerita mengikut tahap masing-masing. Murid boleh menceritakan semula kisah mudah, membaca petikan pendek atau membentangkan cerita ringkas dengan bimbingan guru. Aktiviti ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran bertutur sebutan serta keyakinan murid dalam mengekspresikan idea dalam bahasa Inggeris. Pada hari kedua, aktiviti yang akan dijalankan adalah storytelling, read, tell and read bagi budak tahap 1 dan storytelling, present and express bagi pelajar tahap 2. Tugasan bagi aktiviti tahap 1 adalah membaca petikan pendek atau menceritakan semula kisah muda dengan bimbingan guru. Pertandingan ini akan berlaku di dalam bilik darjah, dan fokus bagi pertandingan ini adalah ketepatan sebutan, pronunciation dan kelancaran membaca. Hasilnya, murid berani membaca, bercerita di hadapan rakan kelas. Manakala pertandingan bagi storytelling, present and express, tugasannya mereka akan membentangkan cerita ringkas secara kreatif dengan gaya dan intonasi yang betul. Pertandingan ini akan berlaku di dewan sekolah. Fokus bagi pertandingan ini pula keyakinan diri, ekspresi idea dan penggunaan kosakata yang lebih luas. Hasilnya, murid berupaya menyampaikan cerita dengan penuh keyakinan dan gaya. Seterusnya, hari ketiga adalah aktiviti spelling bee. Aktiviti spelling bee dijalankan untuk memperkukuh ketepatan ejaan dan penguasaan kosakata murid. Murid akan mengeja perkataan yang bersesuaian dengan tahap mereka secara individu di bawah penyeliaan guru. Aktiviti ini membantu murid meningkatkan kemahiran mendengar sebutan dan pemahaman struktur perkataan di samping memupus semangat persaingan yang sehat. Pada hari ketiga, aktiviti spelling bee, basic phonics and spelling adalah untuk murid tahap 1. Tugasan bagi pertandingan ini ialah mengeja perkataan pendek yang mudah 3 hingga 5 huruf berdasarkan bunyi fonik. Lokasi pertandingan ini akan berlangsung di bilik darjah dan fokusnya adalah pendengaran bunyi huruf dan struktur perkataan asas. Hasilnya, peningkatan ketepatan ejaan kosakata asas. Manakala, aktiviti spelling bee, advanced vocabulary spelling bagi pelajar tahap 2 adalah mereka akan mengeja perkataan kompleks, istilah akademik atau kata pinjaman. Pertandingan ini akan berlangsung di dewan sekolah dan fokusnya ketepatan ejaan sebutan, pronunciation dan kepantasan. Hasilnya, penguasaan kosakata luas dan semangat persaingan yang sehat. Seterusnya, hari keempat adalah aktiviti roleplay. Aktiviti roleplay memberi peluang kepada murid untuk mempraktikkan pertuturan dalam situasi kehidupan sebenar seperti memberi salam, aktiviti membeli belah, interaksi di dalam kelas atau rutin harian. Murid akan mempersembahkan dialog ringkas atau skesa mudah dalam kumpulan sekaligus membantu mereka membina keyakinan, kelancaran dan kemahiran komunikasi asas. Aktiviti ini juga merangsang kreativiti, kerja berpasukan dan penglibatan aktif murid. Pada hari keempat, aktivitinya adalah roleplay bagi pelajar tahap 2 sahaja, Complex Situational English. Tugasan bagi pertandingan ini adalah mempersembahkan sketsa secara berkumpulan berdasarkan situasi sebenar, contohnya urusan jual beli di pasar raya, menempah makanan di restoran atau temu bual. Lokasi pertandingan ini adalah berlaku di dewan sekolah iaitu pentas terbuka, dan fokus bagi pertandingan ini pula penggunaan dialog yang lebih kompleks, intonasi yang tepat, kreativiti dalam lakonan dan kerjasama berpasukan. Hasilnya, murid mahir berkomunikasi secara spontan, lancar dan berkeyakinan dalam situasi kehidupan sebenar. Pada hari kelima, kuis bahasa Inggeris dan majlis penutupan. Kuis bahasa Inggeris dirangka untuk mengukuhkan pembelajaran murid melalui soalan interaktif yang merangkumi aspek kosakata, tata bahasa dan kefahaman asas. Murid akan mengambil bahagian secara individu mengikut tahap penguasaan. Selepas kuis tamat, majlis penutupan akan diadakan sebagai simbolik tamatnya program, di mana penyampaian hadiah dan sijil dilakukan sebagai tanda penghargaan atas penyertaan serta pencapaian murid sepanjang Minggu Bahasa Inggeris. Pada hari kelima, aktiviti atau pertandingan yang akan berlangsung adalah kuis bahasa Inggeris. Tugasannya menjawab kuis interaktif merangkumi tata bahasa, kosakata dan pemahaman teks secara individu. Pertandingan ini adalah hanya kepada pelajar tahap 2.
Pertandingan ini akan berlangsung di bilik komputer dan fokusnya pengukuhan aspek teknikal bahasa dan kecekapan menjawab soalan kefahaman asas. Hasilnya, murid dapat mengukur tahap kefahaman bahasa dan menerima penghargaan atas pencapaian serta penyertaan dalam pertandingan ini. Seterusnya, tentatif Minggu Bahasa Inggeris. Program ini akan bermula pada hari Isnin bersamaan dengan 2 hari bulan Februari tahun 2026 dan aktiviti ini akan dimulakan dengan pelancaran Minggu Bahasa Inggeris yang mengandungi bacaan dua, montaj, gimik dan ucapan guru besar. Ini akan berlangsung pada 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi dan semua murid akan terlibat. Seterusnya, pukul 9 pagi hingga 10 pagi akan berlangsung pertandingan Word Hunt, Search and Match bagi pelajar tahap 1 dan 10.30 pagi hingga 11.30 pagi adalah pertandingan Word Hunt bagi pelajar tahap 2 iaitu Solve and Seek. Manakala pada hari Selasa bersamaan dengan 3 hari bulan Februari, pertandingan akan bermula pada pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi iaitu Storytelling Present and Express bagi pelajar tahap 2 dan 11.30 pagi hingga 10 pagi adalah Storytelling Read, Tell and Read bagi tahap 1 dan seterusnya 10.30 pagi hingga 11.30 pagi akan berlangsung sesi refleksi dan bimbingan guru bagi kedua-dua tahap tersebut. Pada hari Rabu bersamaan dengan 4 hari bulan Februari, program akan bermula dengan Spelling Bee, Basic Phonics and Spelling bagi pelajar tahap 1 pada pukul 8 pagi sehingga 9 pagi dan diteruskan dengan pertandingan Spelling Bee, Advanced Vocabulary bagi pelajar tahap 2 9 pagi sehingga 10 pagi dan 10.30 pagi sehingga 11.30 pagi adalah pusingan akhir bagi kedua-dua pertandingan tersebut. Pada hari Khamis, 8 pagi sehingga 10 pagi adalah Role Play, Complex Situational English bagi pelajar tahap 2 dan 10.30 sehingga 11.30 adalah sambungan bagi pertandingan role play tersebut. Pada hari akhir Jumaat bersamaan dengan 6 hari bulan Februari, pertandingan akan bermula pada pukul 8 pagi sehingga 9 pagi iaitu kuis bahasa Inggeris dan 10.30 pagi sehingga 12.30 hari adalah majlis penutupan dan penyampaian hadiah bagi semua murid dan pukul 12 majlis bersurai. Yang ke-10 adalah mengenai sumber kewangan. Jumlah peruntukan bagi program ini adalah berdasarkan sumber berikut. Sumber dari Panitia Bahasa Inggeris menggunakan wang baki, peruntukan baki tahun lepas dan sumbangan PIBG sekolah, penajaan bagi hadiah dan sijil murid. Anggaran perbelanjaan keseluruhan secara terperinci bagi pertandingan Word Hunt, Spelling Bee dan Storytelling merangkumi pelajar dari tahun 1 sehingga tahun 6 dan akan ada pemenang 18 orang dari setiap pertandingan. Plug seunit ialah RM3.50 dan jumlah bagi setiap pertandingan adalah RM63. Bagi pertandingan English Quiz, merangkumi pelajar dari tahun 4 sehingga tahun 6 sahaja dan akan ada 9 pemenang dan jumlah bagi pertandingan tersebut ialah RM31.50. Manakala bagi role play, secara berkumpulan akan ada pemenang hamper Johan 3 orang, hamper naib Johan 3 kumpulan dan hamper ketiga 3 kumpulan. Jumlahnya ialah bagi Johan RM90, naib Johan RM60 dan ketiga RM45. Manakala bagi sijil dan alat tulis akan beli 5 rim dan kos unit ialah RM15 dan jumlahnya RM75. Bahan aktiviti lain kertas marker dan kad manila adalah baki dari anggaran tersebut ialah RM109.50 akan digunakan untuk bahan aktiviti yang lain. Hasilnya jumlah besar adalah RM600. Minggu Bahasa Inggeris ini diharap akan menjadi pendorong keyakinan, pembelajaran bermakna dan penyokong kurikulum. Dari segi pendorong keyakinan, menjadi pemangkin untuk murid bertutur dalam bahasa Inggeris tanpa rasa takut. Seterusnya, memastikan penguasaan bahasa berlaku melalui aktiviti santai, interaktif dan kreatif. Akhirnya, memperkukuh kemahiran mendengar, mengeja dan bertutur di luar sesi bilik darjah secara formal. Itu sahaja daripada kumpulan kami bagi kertas kerja Minggu Bahasa Inggeris. Terima kasih.